soalan ni. Dan cikgu harap kamu semua telah pun menjawab, membuat sedikit latihan sebelum kelas ini. Jom kita tengok soalan-soalan bahagian A dulu. So, soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dia dah tanya dah dulu. Apakah tumbuhan-tumbuhan epifit di lapisan hutan montane atas? So tumbuh-tumbuhan epifit di lapisan hutan montane atas. Cikgu, hutan montane atas ni apa? Hutan montane atas ialah hutan gunung. Dia terletak di hutan gunung sebenarnya. Hutan gunung. Dan hutan gunung itu, tumbuh-tumbuhan epifit ni maknanya apa? Tumbuh-tumbuhan yang menumpang kepada pokok lain. Baik. So, apakah jawapannya? Adakah lumut atau periuk kera? Baik. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan epifit di lapisan hutan montane atas ini, dia parasit ke? Tak, dia menumpang tapi dia tak parasit. Dia menumpang sahaja. Baik. Mana satu? Lumut ke ataupun periuk kera? Lumut atau periuk kera? Sebenarnya dia lebih baik jawapannya adalah periuk kera. Kerana dia tumbuh-tumbuhan epifit. Nanti cek balik. Cek balik. Baik. Soalan nombor 1 adalah di nombor 2. Tanah laterit. Tanah laterit boleh didapati di mana? Hutan pantai, hujan tropika, paya air masin atau paya air tawar. Jawapannya. Jawapannya adalah B. Hutan hujan tropika, guys. Hutan pantai, tanah dia ialah tanah pasir. Kalau korang tak tahu, korang boleh ambil ni. Ni tanah pasir. Hutan paya air masin, dia juga tanah gambut. Paya air masin, gambut dan juga lumpur. Serta aluvium. Yes, betul, aluvium. Dan paya air tawar adalah gambut juga. Gambut dan aluvium. Yes. Tanah laterit warna kuning ke? Ya, betul. Tanah laterit yang warna kuning tu. Bukan kuning sebenarnya. Tanah dia warna merah sebenarnya. Yang tepi-tepi lereng bukit tu. Kalau kamu tengok ada landslide. Kemudian ada warna merah. Itu adalah tanah laterit. Dia warna merah. Baik. So, nombor 2 adalah B. Nombor 3. Apakah aktiviti ekopelancongan yang melibatkan hidupan liar di Malaysia? Berpeluang melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar, membantu penduduk tempatan dalam usaha kita semula, salah. Mendidik masyarakat tentang kaedah pembuangan sisa pepejal, salah. Berusaha menangkap haiwan yang hampir pupus untuk dihantar ke zoo, salah. Jawapannya adalah A. Melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar. 3A. Baik, bagus. 4. Kegiatan utama manusia yang memusnahkan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Apa kegiatan utama yang memusnahkan tumbuhan semula jadi? Pertempatan, pembalakan, perindustrian atau pertanian pindah. Jawapannya adalah iaitu B. Pembalakan. Yes, pembalakan. Kerana pembalakanlah yang memusnahkan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Baik. 5. Kesan gangguan bunyi bising terhadap hidupan liar di sekitar kawasan kuari menyebabkan apa? Hidupan liar mati serta-merta, habitat hidupan liar terganggu, hidupan liar diancam masalah kepupusan, mencari habitat baru yang lebih selamat. Jawapannya, baik, tak adalah hidupan liar tu mati serta-merta, tu tak adalah. Habitat hidupan liar terganggu. Dia kata kesan. Dia kata kesan. Sama ada habitat hidupan liar terganggu atau hidupan liar mencari habitat baru yang lebih selamat.
So, sebenarnya kesan dia adalah lebih kepada D. Okey. Okey, mencari habitat baharu yang lebih selamat. Okey. Baik, tahu tak kuari tu apa kuari? Tahu tak kuari tu apa kuari? Okey. Metal stuff. Okey. Tak, kuari tu sebenarnya tempat okey, pemecahan batu. Especially batu kapur. Yang banyak terdapat di Ipoh Perak. Kalau kamu pernah tengok kat Ipoh Perak tu, okey, memang ada banyak kat situ. Ya, memang ada banyak kat situ. Okey, kuari-kuari tu ya. Baik. Soalan 6. Mengapa hidupan liar mati? Okey, kesan pembinaan lebuh raya. Ini memang jawapannya tak lain tak bukan adalah ya, dilanggar kenderaan semasa melintas jalan. Ingat okey, hidupan liar tidak belajar tentang pandang kiri, kanan dan kiri. Okey, jadi dia akan main lintas saja. Jadi dilanggar kenderaan. Okey. 7. Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui di Malaysia? Air, suria, hutan, mineral. Jawapannya D. Mineral. Ingat mineral tidak boleh diperbaharui. Baik. Soalan 8. Apakah tanaman utama dalam sektor prima di Malaysia? Okey, sektor prima iaitu sektor pertanian semua kan. So, adakah koko, nanas, kelapa sawit, lada, benggala? Okey, tanaman utama di Malaysia, ya, jawapannya adalah C. Kelapa sawit. Yes, betul. 8C. Bagus. Second is getah, betul. 9. Mengapakah batang pokok di kawasan hutan daun luruh sederhana berkulit tebal? Untuk menyerap air, untuk bebaskan oksigen, untuk mendapatkan bekalan karbon dioksida, atau untuk mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk? Jawapannya adalah A kot, untuk menyerap air. Kenapa kulit tebal? Kulit tebal untuk mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk. Transpirasi ni maknanya kehilangan air. Kehilangan air. Ya, okey. Ya, so jawapannya adalah 9 adalah D. 9 adalah D. Baik. Soalan seterusnya, soalan yang ke-10. Jom kita tengok. Kawasan hutan yang berkaitan dengan ciri tumbuhan yang berikut. Daun pokok yang lebar, hujung daun berbentuk tirus. This is the clue yang terbaik. Daun pokok yang lebar, hujung daun Saya ingat cikgu nak Ah, panggil saya. bukan tiru, tapi tirus. Tiru dengan tirus lain kau jangan perasanlah tiru. Okey, baik. Tak adalah. Okey, jawapannya apa? Nombor 10 jawapannya adalah iaitu tapi ingat daun pokok lebar. Hujung daun berbentuk tirus. Maknanya dia bentuk dia macam ni. Daun dia bentuk seperti ini. Ini tirus. Tapi daun dia lebar. Maknanya apa? Ini daun. Okey. Baik. So, kalau daun lebar ini kat mana? Ini adalah di hutan monsun tropika. Hutan monsun tropika. Menistomata. Ya, okey. 11. Kawasan berlurit yang manakah adalah hutan konifer? A, B, C atau D? Okey. So, kalau kita tengok, sebenarnya, D confirm bukan, C confirm bukan. Antara B dengan A. Baik, kalau B, dia di Eropah. Dia dipanggil hutan Mediterranean. So, kalau Mediterranean, dia hutan, hutan daun luruh.
Hutan daun luruh. Jadi yang A, ya, sebenarnya ya, yang A ini betul. Okay, so jawapannya adalah A. Okay, your first impression apa? First impression A ke B? First impression adalah A. Okay, macam cikgu cakap selalu kan, sila percaya kepada first impression. Sebab selalunya first impression itu betul. Tak, lagipun korang tahu tak, masa kita belajar yang ini, hutan conifer kan, cikgu bawa korang ke sini kot, iaitu di Alaska. Cikgu bawa korang ke sini kan. Hutan conifer berbentuk kon tu. Bohong tak ingat. Ya. B ni hutan daun luruh. Hutan daun luruh sederhana. Ya. Hutan daun luruh sederhana. Baik. 12. Bagaimanakah hidupan liar di hutan daun luruh sederhana menyesuaikan diri pada musim sejuk? Adakah berhibernasi, makan daging, bina sarang di atas pokok, berteduh di bawah pokok yang rendang? Berteduh di bawah pokok yang rendang ya? Dahsyatlah. Sudah tentu ini salah. Membina sarang di atas pokok. Itu burung bolehlah bang. Okey, ini hidupan liar kot. Makan daging? Tidak. Jawapannya hibernasi. Apa itu hibernasi? Okey. Macam mana kita nak tahu? Iyalah, hutan daun luruh sederhana banyak beruang bang. Beruang. Takkan beruang pun nak membina sarang. Pelik sangat tu. Okey. Ya. Cabang banyak. Hibernasi tu maknanya, okey, dia tidur sepanjang hari. Dia mengurangkan aktiviti. Sebab kurangkan makanan. Baik. Cikgu sama dengan conifer. Ya. Baik. 13. Mengapakah permukaan daun dalam hutan conifer bersalut lilin? Kenapa daun-daun dia ada banyak lilin? Tahan serangan serangga, menghasilkan kayu lembut bernilai, mengelakkan daripada tiupan angin kencang. Okey. Dan mengelakkan ancaman frost. So 13 jawapannya adalah ya D. Mengelakkan ancaman frost. Apa itu frost? Maknanya mengelakkan beku. Okey, pokok-pokok kalau beku mati. Jadi kena ada lilin. Ya. Hiking jadi frost cikgu? Ya, betul. Baik, 13 adalah D. Okey. Ingat macam mana cikgu bulatkan, cikgu conteng-conteng korang buat tau. Baik. Yalah kita buat. Okey, baik. Baik, 14. Apakah hidupan liar yang hidup di kawasan hutan conifer? Ada mus, monyet bukanlah. Tikus jerboa atau musang fenek. Jawapannya adalah, ya, bukan. Jawapannya adalah mus. Mus tu macam rusa yang besar tu, yang ada tanduk panjang tu. Yang banyak tanduk tu kan. Jadi tu mus. Lebih kuranglah dia adik-beradik karibu. Okey. Kenapa bukan musang fenek? Sebab musang fenek ni sebenarnya berada di hutan daun luruh. Hutan daun luruh. Okey. Itu perbezaan dia. Ya. Franklin Musa. Tikus lah. Tikus jerboa. Okey. Ya, gurun panas. Baik. 15. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa kepada Malaysia. Apa kepentingan dia? Faedah kerjasama ekonomi. Meluaskan pasaran barangan, menjaga kelestarian alam sekitar, meningkatkan keselamatan maritim atau menggalakkan pemindahan teknologi. Baik, kalau kamu tak ingat kerjasama ekonomi ni macam mana cikgu? Kerjasama ekonomi ni macam APEC. APEC, kemudian juga macam ASEAN, begitu juga macam IMTGT, IMSGT, semua tu. So, apa kepentingan dia? Iaitu untuk meluaskan pasaran barangan dan juga untuk menggalakkan pemindahan teknologi
teknologi. So 15 jawapannya adalah B, 1 dan 4. Kalau tak faham boleh bertanya. Baik. 15B, 16. Mengapakah kerjasama ekonomi ini penting kepada pembangunan Malaysia untuk meningkatkan barangan ekspor? Barangan ekspor, okey. Mengawal kemasukan modal. Kenapa nak kawal kemasukan modal? Modal asing, biarlah masuk. Mengurangkan pemindahan teknologi. Kita nak lagi banyak pemindahan teknologi kan? Mengurangkan kemasukan buruh asing. Kita nak lagi banyak kemasukan buruh asing. So, jawapan 16 adalah A. Meningkatkan barangan ekspor. Barangan ekspor tu maknanya kita nak barang kita keluar dari negara kita. Jual keluar. Tu ekspor. Baik. 17. Apakah jenis pemindahan teknologi yang dikaitkan dengan syarikat di bawah? Syarikat alam bina. Cara pemindahan teknologi syarikat menjadi pengedar produk keluaran syarikat asing. So, maknanya cara pemindahan teknologi ini. So, apakah jenis pemindahan teknologi ini? Pembelian equity, perjanjian pelesenan, peraturan paten dan cap dagang atau pembelian terus barangan modal. 17 jawapannya adalah jawapannya adalah B. Perjanjian pelesenan. Di mana syarikat ini membawa masuk dengan ada lesen. Maknanya ada kebenaran untuk mengedar produk keluaran syarikat asing. So, itu cara pemindahan teknologi. Okey. Baik. Soalan 17 adalah B. Soalan 18. Apakah badan bukan kerajaan yang bertanggungjawab untuk melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi secara berkesan? Badan bukan kerajaan. MNS, Malaysian Nature Society. FRIM. Traffic, the Wildlife Trade Monitoring Network. Ataupun Jabatan Perlindungan Kehidupan Liar dan Taman Negara. Baik, ini kerajaan. So, dia soalan tanya badan bukan kerajaan. So, yang kerajaan salah. FRIM pun bukan. Dia adalah kita kata sebagai kerajaan juga. Yang Wildlife Trade Monitoring Traffic ni, ini adalah global. Ini adalah international. So, adakah ini jawapannya? Jawapannya ini adalah salah. Ini di peringkat international. Maka jawapannya apa? Jawapannya adalah MNS, Malaysian Nature Society. So, 18 adalah A. Baik, 19. 19. Program kita semula. Yang manakah berkaitan dengan maklumat di bawah? Ordinan pembungkusan. Di mana ordinan pembungkusan? Memang tak lain tak bukan, iaitu confirm lah bukan di Malaysia. Taiwan, Denmark atau Jerman. Jawapannya adalah di Jerman. Jerman. 19 adalah C. Dan 20. Program kita semula yang dijalankan di Taiwan. Kita semula. Dualis System Dualis GmbH ini adalah di Jerman. Salah. Pengasingan sisa di punca. 20B itu adalah di Malaysia. Ini di Malaysia. Pengasingan sisa di punca. Ordinan pembungkusan. Ataupun juga program 4 dalam 1. Baik, jawapannya. Iaitu Taiwan ini adalah program 4 dalam 1. 4 in 1. Baik, habis soalan objektif. Cikgu nak tanya kamu semua. Cikgu cepat sangat ke? Cepat sangat ke? Cikgu beri saya hadiah, saya dapat 20 per 20. Wow, anda dapat 20 per 20 Yang lain pun dapat 20 per 20 ke? So, ada pelajar dapat 20 per 20. Ada pelajar yang lain? Ada lagi dapat 20 per 20? Oh, Jasmine. Saya lain untuk dapat A dalam USA. Ya, betul. Santosh. Krisalini. Okey. Kepada pelajar yang dapat 18, 19 dan juga 20. Okey. Kamu layak untuk menerima hadiah. So, sila ambil sekarang. Dah.
Ambil ni. Okey. So, hadiah anda. Dah ambil belum? Okey, Santosh. Wah. Dah Okey. habis dah cikgu. Okey. Okey, baik. Dah makan lain macam tu. Dah makan Okey, baik. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan bahagian B. Okey, ini untuk buat carta pie ni. Okey, iaitu carta pie ni merujuk kepada ratus jumlah import. Sekejap. Cikgu risau pula ni. Okey, ada pula yang nanti kang ni. Okey, tak ada. Okey, baik. Nak skip. Baik, boleh. Okey, so ada permintaan. Boleh tak untuk kita skip soalan carta pie ni untuk kita buat soalan 2 dan 3. Soalan 2 ni. Boleh tak? Kita skip soalan carta pie, boleh? Boleh seorang je jawab. Mana yang lain-lain ni? Boleh ke tak boleh ni bang? Boleh je. Okey, baik. Thank you Jasmine. Korang boleh lah. Korang boleh. Baru nak padam pai. Okey, boleh. Okey, jom. Kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan 2. Baik. So, berdasarkan rajah satu, apakah jenis profil hutan tersebut? Kalau kamu tengok ada ketinggian ni, okey, ada 1,200, 1,800. So, apakah jenis hutan ini? Terus tulis jawapan dia, iaitu hutan gunung. Ya, terus tulis hutan gunung. Ini profil hutan gunung. Baik. Dan namakan jenis lapisan hutan yang tumbuh di lapisan tersebut. Lapisan berikut. Okey, so dia bermula daripada apa? Dia bermula daripada PQRS. Maknanya dia bermula daripada bawah ni. P, Q, R dan juga S. So, kalau yang P tu bermula dengan apa? Okey. Yang P tu bermula dengan hutan mountain. Okey, so kita boleh tulis kat sini ya. Hutan mountain bawah. Okey. Kemudian hutan mountain. Yang Q tu ialah hutan mountain atas. Ya. Hutan mountain atas. Kemudian juga yang R tu tumbuhan hampir alpine. Tumbuhan hampir alpine. Montana atas betul ke? Tak, dia montan. Dia mountain sebenarnya. TANA, bukan Montana Dan juga tumbuhan alpine. Dia macam tu. So, ini jawapan bagi soalan 2B. Okay, hutan mountain bawah, hutan mountain atas, tumbuhan hampir alpine dan juga tumbuhan alpine. Baik. Soalan seterusnya iaitu soalan C. Okey, nyatakan 2 jenis pokok. Okey, atau tumbuhan yang tumbuh di lapisan berikut. Lapisan hutan R. R ni apa? Tumbuhan hampir alpine. So, kalau R tu kita boleh tulis antaranya adalah seperti, seperti periuk kera. So, kita boleh tulis jawapan kat sini iaitu periuk kera. Dan juga selain daripada itu, kamu boleh tulis pokok yang mudah-mudah. Pokok renek. Pokok yang renek tapi dia conifer. Maknanya dia berbentuk kon tapi dia renek. Maknanya dia rendah-rendah. Pokok renek conifer. Okey. So, itu soalan yang C. Baik. Soalan yang D. Lapisan hutan S. S ni adalah tumbuhan hampir alpine. Ataupun tumbuhan alpine sebenarnya. Baik. Tumbuhan alpine yang pertama sekali adalah apa yang ada di lapisan hutan es ini, iaitu dia adalah ada pokok apa? Iaitu pokok orkid. Dan juga bawah tu ada lumut. Lumut. Moss. Moss tu bukan ni ke? Pokok ke moss tu?
Okey. Orkid dan juga lumut. Okey. Baik. So, ini adalah C. Okey, 4 markah kat situ. Cikgu, apa lumut? Bagus soalan tu. Lumut tu sebenarnya adalah pokok kecil-kecil yang berwarna hijau yang terdapat di batu. Kalau kamu tengok di sungai-sungai sports dia panggil sports kalau kat batu-batu tu, kalau di batu tu ada lalu air lama-lama kan. So dia berwarna hijau-hijau tu. Yang tumbuh di batu, di atas batu tu. So yang hijau-hijau itulah dipanggil lumut. Kalau kamu pijak dia licin. Itu dipanggil lumut. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Cikgu try makan lumut sedap tu. Itu lumut tu bukan untuk dimakan, pandai. Kalau lumut laut tu lain lah. Itu lumut atas darat. Mana boleh makan. Baik. Okey. Soalan D. Okey, kita lihat. Terangkan ciri-ciri. Okey, lapisan hutan di kawasan P. Okey, kawasan P. Lapisan hutan kawasan P. P apa? Hutan mountain bawah. Hutan mountain bawah ni, okey, biasanya dua hutan dia adalah, okey, ia ada pokok-pokok daun. Macam mana? Okey. So, lapisan D. Hutan daun luruh. Ya, betul. Okey. So, dia dua markah kan? Kita bagi dua markah, 2 poin Pertama, iaitu kita bagi hutan berdaun luruh. Ya, daun luruh dan contoh pokok. Okey, contohnya adalah seperti pokok apa? Okey, iaitu Orchid and lumut. ya, okey, iaitu orkid. Contohnya pokok orkid. Dan juga Epiphyt. apa dia? Epiphyt. Dan pokok epifit. Dan tumbuhan epifit. Kita boleh buat macam ni. Tumbuhan epifit. Kenapa, Diran? Ada nak tanya ke? Tak, Baik. dia main-main je. Okey. Baik. Dan harus diingat kalau kamu nak buat jawapan, jangan buat poin macam ni. Cikgu buat poin macam ni sebab nak bagi jawapan. Kalau kamu nak buat dalam bentuk ayat. Okey, buat dalam bentuk ayat. Okey. Jangan korang buat poin macam ni. Siapa pula yang menyanyi tu? Okey, baik. Santosh. Okey, baik. Soalan yang E. Kita lihat yang E iaitu terangkan ciri-ciri lapisan di hutan Q. Anak siapa lah ni? Okey. Macam-macam mana ada kat sini. Okey, lapisan Q. Lapisan Q apa? Hutan mountain atas. Baik, hutan mountain atas. Soalan dia nak berapa ni? 4 markah. Kalau 4 markah, kita kena beri 4 poin. Okey. So, 4 poin. Yang pertama, hutan mountain atas tu, kita boleh tulis poin yang pertama iaitu terdapat tumbuhan apa? Ataupun terdapat pokok-pokok. Okey, berdaun tirus. Apa dah? Okey, baik. Terdapat pokok-pokok berdaun tirus, itu satu. Kemudian pokok-pokok dia adakah tinggi atau rendah? Baik. So jawapannya kita boleh buat iaitu yang pertama, yang kedua, kebanyakan pokok. Okey. Cikgu, Ya, kalau hutan lembab juga. ada apa? Hutan apa? Lembab. Lembah, Lembab ditunggu lumut. lembab. Tunggu lumut dan kulang air. Okey. So terdapat lumut dan juga kulam pair. Lantai hutan yang lembab. Okey, betul. Boleh. Lepas tu contohnya Pinterest Kedah, Bandar Pisia dan hujung dan Bonto Tirus dah ada. Dan Lantai hutan yang lembab. satu lapisan hutan saja. Banyaknya. Okey. Lantai hutan yang lembab dan ditumbuhi lumut. Satu Okey. lapisan. Dia satu lagi kita boleh buat iaitu terdapat satu lapisan sahaja.
Okey, satu Cikgu, lapisan hutan sahaja. Ya. cakap 1.8 hingga 3.8 meter. Aha. Tak Dia perlu. Sebabnya kita tak perlu banyak-banyak sebenarnya. apa? Okey, kita perlu berikan 4 sahaja. Maknanya kita ingat untuk memberi jawapan, kamu tak perlu memberikan jawapan sampai spesifik 18 meter ke ataupun 1.5 meter ke. Sebenarnya, okey, kamu hanya perlu untuk apa tahu? Untuk memberikan poin secukupnya hanya untuk 4 markah. Oh, faham juga. Terima kasih. Okey. Jadi cukup dengan itu. Dan kemudian bagaimana nak jawab? Okey, bina ayat. Iaitu sebagai contoh, kamu terus buat. Okey, seperti ciri-ciri lapisan hutan di kawasan Q. Okey. Okey, adalah dan kemudian kamu masuk kepada poin yang pertama. So, macam tu. So, cikgu rasa untuk bahagian membina ayat jawapan ni, cikgu rasa semua pelajar tahu. Betul? Tahu kan? Tahu ke Tahu tak tahu? cikgu. Tahu. Baik, bagus. Okey. So, cukup 4. So, boleh terus mulakan ayat jawapan. Baik. Kita pergi kepada soalan ketiga. Sesen jana Q. kuasa. Q tu kenya. Baik. Sesen jana kuasa hidroelektrik yang bertanda dalam peta kedua. Okey. Dalam peta dua ni, kalau kamu lihat P ni, P ini dalam negeri Perak. Kalau dalam negeri Perak, maknanya ini adalah empangan Temenggur. Oh, Temenggur. Okay. Temenggur. Yang Kemudian kenya. juga, yang Q itu kalau kita lihat di Terengganu, itu adalah Kenyir. Kenya, ya. Ya, Kenyir. Okey. Dan yang R itu terletak di negeri Sarawak. Batangai. So, dia sebenarnya adalah iaitu Sesen Jana Kuasa Elektrik Batang Ai. Batangai, okay. Okey. Dan juga yang di S itu adalah negeri Sabah. Tanam bagi. Iaitu dia adalah Tenom Pangi. Tenom Pangi. Okey. Jadi inilah sesen jalan kuasa hidroelektrik yang bertanda dalam peta 2 ini. Temenggur, Kenyir, Batang Ai dan juga Tenom Pangi. Baik. Kita pergi kepada soalan 3B. Boleh saya jawab? Silakan. So, mengapakah Malaysia berpotensi kerana aliran sungai deras? Aliran sungai yang deras. Okey. Kenapa kamu punya mic terputus-putus ni, Santosh? Sorry. Okey. Aliran sungai yang deras kerana Okey. So, aliran air sungai yang deras. lepas tu hujan tahunan 2600. Okey, hujan. Okey. Lepasan tahunan. Hujan tahunan Sebanyak melebihi 2,600. 2,400 Cuba mm. 600. 2,600. Boleh. 2,600 boleh. 2,400 pun boleh sebenarnya. Baik. So, cukup 2 poin kat sini. So, Jadi kalau untuk tulis isi pada sungai yang banyak, macam mana? isi pada sungai yang banyak. Aliran sungai yang banyak. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi ingat kalau nak jawab soalan, tengok kepada peruntukan markah. Kalau 2 markah, beri 2 cukup. Jangan lebih. Sebab kamu kejar masa. Ingat tu. Ya. Jadi, Cikgu syorkan selepas kamu Tapi dapat kalau lebih kan ada lebih markah daripada 2 markah. tak. Kalau kamu contohnya kamu bagi poin yang ketiga kat sini Kalau kamu bagi poin yang ketiga, contohnya kamu katakan terdapat sungai yang banyak. Contohlah sungai yang banyak. Okey. So kamu berikan 3 poin kat sini, kamu rasa kamu akan dapat 3 ke? Tak. Tak. Walaupun 3-3 ni betul, tapi kamu tetap dapat 2 kat sini. Sebab memang peruntukannya 2 markah. Jadi sebab itu cikgu syorkan berikan
Kalau 2 markah, beri 2 sahaja. Kalau 4 markah, beri 4 sahaja. So, tidak ada perbezaan pun. Dia akan beri secara peruntukan. Kalau zero, Kalau 0-0 lah. Kan? Tak adalah tambah apa-apa. Okay. So, macam mana nak jawab? Okay, mulakan dengan ayat soalan. Maknanya, Penanda macam ni. yang ini. Iaitu kamu kena mulakan dengan ayat Malaysia berpotensi. Macam tu. Okay, Malaysia berpotensi. Okay, memajukan sumber boleh baharu. Okay, kerana dan masuk kepada fakta yang pertama. Kemudian kamu tambahkan dengan penanda wacana selain itu. Okay, Malaysia menikmati ataupun menikmatilah hujan tahunan macam tu yang melebihi 2,600 mm. So, ini cara yang proper yang lebih baik. Okay, untuk kamu menjawab soalan. Okay, Okay, terima kasih. alright, baik. So, kita pergi kepada soalan yang C, okay, iaitu terangkan kebaikan. Okay, kebaikan penggunaan sumber boleh baharu tersebut. Jadi boleh saya jawab. Ya, silakan. Sifat mesra alam dan menggantikan bahan aktif fosil dan tidak mencemarkan alam sekitar. Okay, so dia mesra alam. Okay, dan juga yang kedua iaitu tidak, Menggantikan, betul. tidak mencemarkan alam Alam sekitar. sekitar. Yes. Kalau cakap menggantikan bahan aktif fosil, Mencakap apa? menggantikan bahan aktif fosil. Okay, menggantikan tidak. Tapi Oh, sebenarnya kamu boleh kata mengurangkan menggantikan pergantungan kepada bahan bahan api aktif fosil. bahan api fosil. Terima kasih, Ju. Alright. So, ini poin-poin dia. Sebenarnya ini pun 3 poin sebenarnya. Ini pun sebenarnya 3 poin. Tapi kalau kamu nak gabungkan poin yang pertama dengan poin kedua, boleh. Tak ada masalah. Gabungkan mesra alam yang tidak mencemarkan alam sekitar. Boleh. Okay, so dapat kat sini 2 markah. Baik. Sebelum itu, yang lain-lain ni. Senyap aja ni. Dapat ke ni? Jasmine, Diran, okay, dan juga Boleh dapat tahu. Erina, Boleh juga boleh. Iman Humaira. Iman Humaira masih lagi di Newcastle ke? Sorry, cikgu penat. Oh, ya ke? It's okay. Tak apa. At least kamu, okay, beri tumpuan saja. Ya. Oh, ya ke? Okay, baik Iman. Iman kalau nak balik bagi tahu ya. Kita orang nak sambut. Okay, baik. Okay, okay, baik. Soalan D. Okay, kita lihat. Cadangkan langkah-langkah untuk mengawal kawasan hutan di sekitar kolam tadahan air, stesen jana kuasa elektrik agar terpelihara daripada sebarang aktiviti penerokaan. Boleh Baik. saya jawab. Silakan. Konsepkan undang-undang. Konsepkan undang-undang. Okay, baik. Of course, kalau katakan kamu nak paling penting untuk mengawal kawasan hutan ini, paling penting undang-undang perlu dikuatkuasakan. Maknanya, Selepas itu mewartakan hutan sebagai hutan simpan kekal. ya, penguatkuasaan undang-undang. Okey. Tujuan dia apa? Okey, ingat dia katakan 2 markah. Kalau 2 markah ini sebenarnya hanya perlu fakta 1, huraian 1. Yes. Penguatkuasaan undang-undang. Jadi huraian dia apa? Iaitu huraian dia adalah kamu boleh katakan bahawa okey, so kamu boleh kata bahawa pesalah yang melanggar Peraturan. peraturan ataupun undang-undang ini perlu dihukum. Berat. Perlu dihukum dengan hukuman yang berat. Hukuman yang berat. Macam tu. Cikgu, kalau Ya. cakap wartakan hutan simpan kekal, Boleh. Tapi Okey. kamu kena, let's say lah kamu ada pilihan katakan atau kamu buat iaitu
mewartakan kawasan hutan itu sebagai hutan simpan. Baik. Kalau kamu mentionkan ini, kamu kena berikan huraian. Baik, huraian dia kenapa? Supaya yes. Habitat fauna tidak akan dimusnahkan. Okey. So kita boleh kata bahawa menjadi di kawasan itu akan apa tau? Ikut pelancongan. Kawasan itu Ikut pelancongan. menjadi larangan. Oh, larangan ya. Menjadi kawasan larangan. Okey, untuk aktiviti Penerokan. penerokaan. Penerokaan hutan macam tu. Cikgu, kalau tulis 2 fakta boleh? 2 fakta boleh. Maknanya satu pengurusan undang-undang dan mewartakan kawasan hutan tu boleh. Tetapi ayat dia agak rigid. Rigid ni maksudnya dia agak keras. Dia sebab dia tak ada huraian. Faham. Jadi kalau sebaik-baiknya adalah berikan ayat itu secara huraian. Okey. Okey, baik. So itu kita kata sebagai jawapannya. Baik. Dan ini soalan bahagian C. Untuk bahagian C, jawab mana-mana 2 soalan. Dan setiap soalan ini akan membawa kepada 10 markah. So pilih 2. Ingat, strateginya adalah pilih jawapan yang kamu boleh jawab kedua-duanya. Contohnya, jelaskan kepentingan hidupan liar di Malaysia. Maknanya faedah-faedah ada hidupan liar di Malaysia. Banyak. Keseimbangan ekosistem, Ikut pelancongan. untuk ekopelancongan. So kalau dah ada 2 ni, kamu tambahkan lagi dengan apa? Dengan tambahkan lagi dengan satu fakta, satu huraian, satu fakta, satu huraian. Cikgu, kalau ikut pelancongan saya tulis 3 fakta boleh? 3 fakta boleh. Nak tambah-tambahkan boleh. Tapi yang penting mesti ada 4. Sebab 4 markah. Kemudian soalan B. Bagaimanakah kegiatan manusia boleh mengancam hidupan liar di Malaysia? 6 markah. So, soalan bagaimana ni? Kegiatan manusia, kamu kena berikan memang fakta, huraian, fakta, huraian, fakta, huraian. Maksudnya di sini, cikgu naikkan di atas ya. Iaitu strategi dia adalah kamu katakan fakta, kemudian huraian, kemudian fakta, kemudian huraian, kemudian fakta, fakta dan juga huraian. Baik. So ada 3 fakta dan 3 huraian. So antara faktanya, kamu kena mentionkan dulu apa kegiatan manusia yang boleh mengancam hidupan liar. Pembalakan. Pembalakan. Dan kemudian huraiannya apa? Apa yang berlaku Pemusnahan pembalakan? habitat fauna. Memusnahkan habitat haiwan. Kemudian seterusnya iaitu kita Tantangan. kata pembinaan jalan raya. Betul. Pembinaan jalan raya akan menyebabkan apa? Hidupan liar mati akibat ditangkap hutan. Hidupan liar mati. Hidupan liar mati. Nampak? So kena buat dulu kegiatan manusia itu dan mentionkan macam mana boleh mengancam hidupan liar. Boleh cikgu. Pembalakan, pembinaan jalan raya, kemudian juga kita katakan Pembinaan pangan. pembinaan pangan. So kita ambillah pembinaan pangan. So pembinaan pangan menyebabkan apa? Menyebabkan Ketidakseimbangan ekosistem dan rantai makanan terjejas. So kita boleh buat. Kita ambil yang nampak ni. Iaitu pembinaan pangan menyebabkan apa? Kawasan kita kata habitat haiwan. Habitat haiwan ditenggelami air. Cikgu, kalau tulis penebangan hutan yang luas? Penerbangan sebenarnya termasuk dalam pembalakan. Faham. Jadi jangan ulang fakta yang sama. Boleh. Jadi ini caranya bagaimana untuk kamu dapat skor yang lebih tinggi bagi soalan-soalan geografi ini. So soalan bagaimana ni ramai pelajar yang tak tahu. Kepentingan hidupan liar 4A tak dapat cikgu. 4A kamu boleh bagi tahulah kepentingan hidupan Keseimbangan liar. ekosistem. Keseimbangan ekosistem.
ikut pelancongan, pendidikan. Dan juga satu lagi iaitu untuk kegiatan pelancongan. Cikgu kalau tulis pendidikan boleh? Pendidik yang pendidikan R&B. tu boleh kalau kamu masukkan dalam kegiatan pelancongan juga. Maknanya untuk menikmati hidupan liar sambil membuat kajian. Oh, R&B yang tu. Macam tu. Oh, faham. Keseimbangan ekosistem juga boleh digunakan. Okey, untuk apa? Untuk kamu boleh buat huraian bagi memastikan ekosistem itu tidak terjejas. Meneruskan kelangsungan hidup. Ya, untuk kelangsungan hidup. Untuk karangan, untuk bahagian C, berapa perenggan kena ada? Okey, baik. Cikgu syorkan. Sebenarnya dia tak ada spesifik tau berapa perenggan. Dia tak ada spesifik perenggan. Tapi sebaik-baiknya satu fakta, satu huraian ini menjadi satu perenggan. Kemudian fakta kedua, huraian kedua ini menjadi another perenggan kedua. Dan yang ini menjadi perenggan yang ketiga. So ada 1, 2, 3 untuk 6 markah. Means that setiap fakta huraian jadikan dia satu perenggan. So itu cara yang paling cantik. Tapi dia tak salah kalau kamu nak buat semuanya satu perenggan, tak salah. Tetapi kamu akan menyusahkan guru kamu yang menanda. Yang gilik-gilik. Ya, so lebih baik kamu buat 3 perenggan supaya apa? Cikgu kamu mudah untuk menanda. Dan dia akan ingat esei itu sangat tak akan boring. Betul. Okey, baik. Kita sempat bincang soalan 4 sahaja. Okey, soalan lain kita tak sempat nak bincangkan. Baik. So, untuk untuk bahagian seterusnya. Okey, untuk bahagian 4, 5, 6, 7 ni sebenarnya kita ada satu slot di mana